Masya Allah. Boleh datang. InsyaAllah kita akan mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah sampai kita hari ke-9. Hanya tinggal sehari sahaja lagi yang mana offer rahmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan bermakna hari-hari yang lain tidak ada rahmat, tapi hari ini hari yang diberi offer rahmat yang sebanyak-banyaknya. Kita memohon kepada Allah, sebab dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sahaja kita akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, berbalik kepada hadis kita semalam dalam muka surat 153. Kita membicarakan tentang ihsan dan telah kita jelaskan sedikit sebanyak tentang perkara ihsan. Ihsan dari segi bahasa seimbas lalu. Ihsan dari segi bahasa ialah melakukan sesuatu perbuatan dengan cara yang terbaik. Jadi bagaimana untuk melakukan perbuatan itu dengan cara terbaik? Sebab itulah Sayyidina Jibril alaihi salam telah bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam, mal ihsan, apakah itu ihsan? Bermakna macam mana ya untuk kita melakukan sesuatu perkara dengan cara yang terbaik? Maka jawapan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah baginda bersabda yang mafhumnya, an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Beribadatlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat merasai bahawa kamu melihatnya, sekurang-kurangnya kamu dapat memahami bahawa Allah itu menyedari bahawa Allah itu sentiasa melihat kamu. Kita tak nampak dia, tapi kita tahu bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Daripada dua perkataan situ, maknanya melihat Allah yang kita panggil dia musyahadah, merasai bahawa Allah itu sentiasa melihat kita, kita panggil dia muraqabah. Jadi dua perkara yang telah kita bincang sedikit sebanyak. Cuma kita sambung pada muka surat ke-53, 153, ka'annaka tara. Nabi menyebut perkataan ka'annaka tara dengan menggunakan tashbih, menggunakan perumpamaan. Tashbih di sini ialah perumpamaan. Dan saya banyak gunakan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu agar dibiasakan bahasa Arab ni di dalam bahasa Melayu. Kerana sememangnya di dunia ini kita tidak dapat melihat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ka'anna ni seolah memang pun kat dunia ni kita tak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga nanti. Di dalam syurga nanti kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam syurga barulah kita akan dapat melihat Allah. Nabi gambarkan, Nabi sabdakan seperti kita melihat bulan. Maksud melihat bulan di sini bukanlah zat itu seperti bulan, tetapi mudahnya untuk melihat
bulan. Macam mana kita di dunia ini, kita tidak perlu tersesak-sesak, kita tak perlu berebut-rebut untuk kita melihat bulan yang mengambang. Hanya dengan kita mendongakkan kepala ke langit sahaja, maka kita akan dapat melihatnya. Jadi setiap orang akan dapat melihat zat Allah di dalam syurga nanti. Cuma Mu'tazilah sahaja mengatakan bahawa kita tidak boleh melihat zat Allah di dunia dan juga di syurga. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firman, jadi at least benda ni sekurang-kurangnya kita merasai bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Itulah maknanya ihsan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin inzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dan ketika Sayyidina Musa alaihissalam datang pada waktu yang telah kami tentukan, iaitu waktu yang telah kami tentukan ini, iaitu untuk memanggil Sayyidina Musa untuk nak mengambil kitab Taurat di Bukit Tur Sinar. Dan Allah SWT Tuhannya berkata dengannya, maka Nabi Musa merayu. Tapi Nabi Musa ni merayu juga. Merayu apa? Nak melihat Allah, supaya Allah perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci. Nabi Musa nak lihat Allah, supaya aku dapat melihatmu. Unzur ilaik, supaya aku dapat lihat kamu. Allah SWT firman, qala lan tara, sekali-kali tidak. Lan ni untuk nafi fal mustaqbal, maknanya akan datang pun tak ada siapa, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja melihat zat Allah di malam Mi'raj. Itu pun ada perbahasan di kalangan sahabat, berlaku perbahasan di kalangan sahabat dan berlaku perbahasan di kalangan ulama yang menterjihkan, iaitu ada yang mengatakan, ada yang bersependapat bahawa Nabi melihat Allah, ada yang berpendapat bahawa Nabi tidak melihat Allah. Masing-masing mempunyai dalil. Ini kita panggil dia ikhtilaf. Saya ingin menjelaskan pada perkataan ikhtilaf ini. Ikhtilaf dan khilaf. Biasanya perkataan khilaf kita gunakan, perkataan ikhtilaf kita gunakan untuk makna khilaf. Tapi sebenarnya dia ada beza sedikit perkataan khilaf. Kha, lam, alif, fa, khilaf. Ikhtilaf, alif, kha, ta, lam, alif, fa, ikhtilaf. Ikhtilaf, ba istif'al, ba ifti'al, dan khilaf, ba mufa'alah. Khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafa. Mukhalafah dan khilaf tu satu makna sahaja, semua dari segi huruf tu nampak beza. Sebenarnya itu adalah masdar pada perkataan mufa'alah. Khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafa. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Kan? Dia ada sedikit perbezaan. Khilaf bermakna yes and no, ya atau tidak. Makna jika A betul, B salah. Jika B betul, A salah. Itu kita masukkan makna perkataan khilafiyah. Khilafiyah tu dia masdariyahkan, dia menjadi satu makna, satu kata nama. Masdariyah, dia telah menjadi satu masdar, satu kata nama. Ikhtilaf, khilaf, khilafiyah. Dia ya dan tambah ya dan ta, dia akan menjadikan masdariyah, dan itu menjadi satu kata nama lah. Dia tidak menjadi fi'il lagi, dia akan menjadi ism, satu kata nama di dalam bahasa Arab. Kan? Jadi begitu juga ikhtilaf, dia akan jadi ikhtilafiyah. Ikhtilaf tu masdar, ikhtilaf dan khilafi, dia akan jadi kata nama, dia akan jadi masdariyah. Okey. Khilaf ialah perkataan ya atau tidak, yes or no, ya atau tidak. Jika A betul, B salah. Okey, kedua ialah ikhtilaf. Ikhtilaf ialah maksudnya good or better. Good or better. Hak mana good, hak mana better. Ya, ataupun better or best. Dua-dua lah boleh. Maksudnya betul kedua-duanya. Betul kedua-duanya. Di dalam fiqh, di dalam apa ikhtilaf? Jadi ikhtilaf fil ulama rahmat,
Ikhtilafnya di kalangan ulama itu, perselisihan pendapat di kalangan ulama itu merupakan satu rahmat. Jadi sebenarnya ikhtilaf tu good or better. Ada yang good, ada yang better. Jadi siapa good, siapa better, masing-masing ada dalil. Ada dalil. Jadi tak boleh menyalahkan satu sama lain lah. Jadi di dalam fiqh atau di dalam masalah taklid ni, maksudnya kita mengikuti sesuatu mazhab ni, dia ada yang mana good or better. Dua-dua betul, good or better. Tapi di dalam 4 mazhab ini ajalah yang diiktirafkan oleh ulama. Jangan sampai ada pada mazhab kelima. Begitu. Jadi good or better, kalau kita pilih Syafi'i, misal contohnya, tepat dan lebih tepat. Tepat dan lebih tepat. Jadi misal contohlah ikhtilaf, iaitu tentang sujud sahwi. Ikhtilaf tentang sujud sahwi. Bagi kita, Imam Syafi'i rahimahullah, kita mengambil hadis yang mengatakan sujud sahwi tadi sebelum salam. Kafiyat dia, maksudnya kita baca tahiyat, selepas tu kita sebelum salam kita sujud kali pertama, kita naik antara dua sujud, kita sujud kedua dan kita bagi salam. Itu bagi pendapat kita apabila kita mengambil dalil hadis, iaitu Nabi sujud sebelum salam. Bagi pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahawa sujud sahwi itu selepas salam. Kafiyat dia, cara dia macam mana? Dia baca tahiyat, dia akan bagi salam. Assalamualaikum. Habis tahiyat, dia akan bagi salam. Assalamualaikum. Ada salam dulu. Lepas tu, dia duduk dan dia sujud. Pertama, bangun. Bukan bangun, duduk di antara dua sujud. Kedua, bangun dan dia membaca tahiyat kembali dan salam untuk sujud sahwi tadi. So masing-masing ada dalil lah. Imam Nabi kafiyat tu macam tu, dan Nabi ada riwayat mengatakan Nabi sujud sebelum salam, ada riwayat mengatakan Nabi sujud selepas salam. Itu ikhtilaf. Jadi masing-masing ada dalil. Jadi kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Begitu. Jadi masalah ikhtilaf. Jadi sekarang masalahnya satu golongan yang menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat ialah ikhtilaf itu dijadikan khilaf. Ikhtilaf itu dijadikan khilaf. Maksudnya apa? Hak aku betul, engkau salah. Yang kita je betul, yang kita je tak bid'ah, yang orang lain semua bid'ah. Jadi macam tu. Jadi semua masalah ikhtilafiyah dijadikan khilafiyah. Itu yang tak boleh, itu yang salah. Sedangkan satu masalah kritikal di dalam sembahyang, contoh qiraah khalfal imam, bacaan Fatihah di belakang imam, bagi pendapat Imam Syafi'i wajib. Bagi pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lain-lain mengatakan dia adalah haram. Perbezaan yang begitu ketara. Bagi kita kata wajib. Bagi Hanafi kata haram. So dia ada dalil lah. Masing-masing dia ada dalil lah. Jadi bagi yang mengatakan, jadi walaupun perkara tu wajib dan haram, tapi masih lagi berada di dalam ikhtilaf. Berada di dalam ikhtilaf. Jadi masing-masing tenanglah, masing-masing terbukalah, masing-masing tidak menyalahkan orang lain lah. Engkau wajib ni, engkau tak baca haram, engkau baca haram ni, engkau tak baca tak sah ni. So masing-masing ada dalil. Walaupun ketara begitu sekali pun kata sah dan tak, kata wajib dan haram, tapi masih stay berada di dalam bab ikhtilafiyah. So masing-masing berlapang dada. Jadi kalau dibawa, jadi masalah mengelirukan masyarakat sekarang ialah masalah ikhtilafiyah itu dijadikan khilafiyah. Tak ada kunut sebelum subuh. Masa sembahyang subuh tak ada kunut. Ada orang kata saya tak nak baca kunut, tak ada kunut. Jadi engkau tak nak buat kunut, sudahlah. Engkau nak buat kunut, yang buat kunut tu jangan kata kepada orang tak buat kunut. Sudahlah. Yang buat kunut pula
yang tak buat kunut, sudahlah. Jadi masalahnya, tapi salafiyah ni dia jadi pelik. Dia jadi pelik sebab apa pelik? Masa kita belajar kat Pakistan, dalam mazhab Pakistan, dia adalah mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi tak ada kunut. Jadi orang-orang salafiyah di Pakistan, dia baca kunut sebab dia nak bersalahan dengan Hanafi. Kita datang di Malaysia, kita balik Malaysia, Syafi'i membaca kunut. Dan orang Salafi pula tak ada kunut. Jadi orang Salafi ni duduk mana pun dia bertentangan dengan orang. Pakistan Salafi juga, Malaysia Salafi juga. Tapi kat Pakistan ada kunut. Salafi dia ada kunut sebab Hanafi tak ada kunut. Tapi di Malaysia Salafi tak ada kunut sebab Syafi'i ada kunut. Jadi keadaannya dia ni semata-mata untuk persalahan dengan orang. Jadi itu masalahnya ikhtilafiyah dan khilafiyah. Tapi tuan-tuan nak sebut ikhtilafiyah pun terpulanglah, tak ada masalah. Cuma saya di sini nak bezakan makna ikhtilaf dan makna khilaf. Khilaf, yes or no? Ikhtilaf, good or better? Jadi kesemua masalahnya ialah di dalam ikhtilaf. Jadi ikhtilaf ulama. Jadi Nabi Musa alaihissalam nak melihat Allah. Nak melihat Allah. Dan Allah Ta'ala kata, kau tak boleh lihat aku. Kau tengok aja. Kau tengok. Jadi aku akan pancarkan satu nur tu. Allah pancarkan satu nur ke gunung, ke bukit Tursina tu. Maka engkau tidak sekali-kali sanggup melihat aku. Engkau tak boleh melihat. Engkau tak sanggup melihat aku. Tetapi pandanglah ke gunung itu. Di situ Allah tajallikan nur dia. Maka kalau kau tetap berada di tempat itu, nescaya engkau akan dapat melihatku. Jadi kalau engkau duduk situ, maksudnya kalau engkau tak jadi apa-apa pada engkau boleh lihat aku. Bila Allah tajallikan nurnya, Allahu Akbar, Nabi Musa AS pengsan. Dia tak boleh duduk situ. Dia pengsan, dia tak boleh lihat. Dan Nabi Musa AS telah membawa kaumnya 70 orang untuk bersamanya mengambil kitab Taurat. Jadi kawan dia nak naik di Bukit Tursina untuk, dan 70 orang tu bila tajalli tu semua mati. Nabi Musa je tak mati sebab kekuatan rohani dia tinggi. Jadi kalau kita belajar dalam hadis, gabungan daripada hadis, kekuatan seorang anbiya ialah sama dengan 4,000 lelaki. Kekuatan kelelakian anbiya ialah seperti 140 penduduk syurga. Jadi 40 penduduk syurga. Jadi 40 penduduk syurga ni, satu penduduk syurga sama dengan 100 lelaki. Jadi bermakna kekuatan jasmani yang ada pada anbiya ialah 4,000 lelaki. Jadi kawan-kawan dia yang 70 orang tu, bila Allah tajallikan pada Bukit Tursina, maka dia meninggal. Terus Nabi Musa alaihissalam, dia apa? Nabi Musa alaihissalam, baginda pengsan. Allah Ta'ala kata, jika engkau tetaplah pandang ke gunung itu, nanti aku akan tajallikan. Maka jika kau tetap berada situ, dia tak boleh, dia pengsan. Dan Allah kejutkan Nabi Musa pula dengan satu ayat, wa kallama Allahu Musa taklima. Musa AS bangun semula, sedar dia daripada pengsan. Kalau orang-orang perbuatan Islamiyah, perbuatan Islam tu, dia akan ambil ayat ni untuk sedarkan orang yang pengsan. Adalah cara-cara dia. Saya pun bukan pandai dalam perubatan tu, tahu pula, tapi nanti takut beritahu salah pula. Begitu. Okey, salah dengan kaifiat dan kaedah yang diberitahu dalam perubatan Islam tu. Jadi cuma nak beritahu ayat ni digunakan untuk sedarkan orang yang pengsan tadi. Khair. Jadi maka Nabi Musa AS berdoa, ya Allah, hidupkan baliklah 70 orang ni. 40 atau 70 orang, riwayat biasa, tapi dengan 70, ada kata riwayat 40. Khair. Jadi hidupkan kembali, sebab nanti nak beritahu tentang macam mana peristiwa berlaku. Nabi Musa doa tu mereka ni hidup balik. Khair, itu maksudnya. Tetapi di sini sebenarnya dia ada dalam bab ru'yatullah di situ, iaitu adakah baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi Ustaz nak sebut selalulah di sini, takut nanti sana lambat pula nak bahas itu, iaitu adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat zat Allah.
di malam Mi'raj. Adakah baginda SAW tidak melihat zat Allah di malam Mi'raj? Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu telah bertanya Nabi SAW, hal ra'aita rabbak? Hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, adakah Tuhan melihat Allah di malam tersebut? Nabi menjawab, qal nurun anna arahu. Nurun anna arahu. Nun waw ra alif nun alif, nurun anna arahu. Di sini ikhtilaf berlaku di kalangan sahabat. Ini kita panggil ikhtilaf sebab dulu kan mana ada baris, mana ada huruf, mana ada baris. Quran telah kita jelaskan, zaman Sayyidina Uthman pun dah tulis, tak ada baris lagi, tak ada titik lagi. Jadi ikhtilaf di dalam dua kategori. Jadi pada mereka, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah bertanya di dalam bab tu, nanti hadis tu dia ada di dalam kitab Ru'yatullah tu, dalam Kitabul Adab jilid ke-9 nanti. Jilid ke-9 tu. Dalam tulisan saya sudah ada jilid ke-9, cuma tak type lagi. Jilid ke-7 baru tengah type, dia ada sikit lagi nak siap. Jilid 6 dah siap, jilid ke-8 dah mula typing dah. InsyaAllah rasanya tahun ni nak jilid sampai jilid ke-9 nak keluarkan. Kalau dapat jilid 8 pun syukurlah, sebab kita PKP dan banyak masalah yang timbul lagi. Semua tuan-tuan doakanlah agar kitab ini dapat dikeluarkan. Tahun 2021 tu insyaAllah lah siaplah 11 jilid sekali dengan dia punya sonat, dia punya indeks sekali lah. Okey, tak apa, itu seterusnya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam tafsir lah, imam tafsir lah di kalangan sahabat, mengatakan bahawa Nabi melihat Allah di malam Mi'raj. Dan yang menafikannya ini ialah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menafikan, dia kata Nabi tidak melihat Allah di malam Mi'raj. Nabi tidak melihat Allah di malam Mi'raj. Nabi hanya melihat Jibril alaihissalam dengan rupa asalnya. Bukan Nabi melihat Allah SWT. Jadi dua di kalangan sahabat yang besar. Tapi ialah walaupun di kalangan sahabat yang besar, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sendiri dengan Abdullah bin Abbas dan banyak lagi lah yang semakna dengannya, dan siapa yang bersama dengan Sayyidina Aisyah, ada sebahagian bersama dengan pendapat tu, masing-masing ada dalil-dalil, masing-masing ada dalil. Cuma daripada perkataan nurun anna arahu, di situ perbahasannya. Nurun anna arahu, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, bila orang tanya dia tentang siapa, tanya Abdurrahman Sayyidina Abdurrahman bin Auf sekaliban tanya dia, adakah Nabi SAW melihat Allah pada malam itu? Dalam hadis Abu Dzar itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, nurun anna arahu. Nurun anna arahu. Nurun, Allah itu ialah satu nur. Anna arahu, aku melihatnya. Nurun anna arahu, aku melihatnya. Okey. Tapi perkataan bagi pendapat yang mengatakan ia adalah satu nur yang nurun azim, satu nur yang khusus. Anna arahu, aku melihatnya di malam Mi'raj. Tapi Aisyah kata tak, dia membaca nurun anna arahu tu dibaca balik golongan yang menidakkannya, yang menafi penglihatan itu, dia baca nuraniyun arahu. Tu nurun anna arahu. Tapi golongan yang menafikan bahawa Nabi SAW melihat Allah SWT di kalangan sahabat membaca ibarat tadi nuraniyun arahu. Dia adalah zat, itu adalah satu zat yang bercahaya, nurani arahu. Macam mana aku nak lihat dia? Cahaya tak boleh lihat. Satu cahaya tu. Tadi nurun anah, satu cahaya yang khusus. Cahaya yang khusus. Zat Allah itu zat wa nurun hijabuhu nur. Dalam satu hadis yang Nabi kata hijabuhu nur, hijab Allah itu nur. Khair, tengok mengapa kita tidak dapat melihat sesuatu. Kenapa kita tak boleh lihat sesuatu?
Dia disebabkan dua perkara. Satu benda objek. Kenapa kita tak boleh lihat satu-satu objek? Sebab dia dua perkara. Sebab itu kita tidak boleh melihat satu objek. Satu, sebab benda tu gelap. Dalam gelap, boleh kita nampak objek? Kita tak nampak. Walaupun mata kita bercahaya. Walaupun kita tak buta, tapi kita duduk dalam gelap, maka mata kita tidak boleh melihat objek tadi. Dan satu lagi, kenapa kita tidak boleh melihat? Sebab objek tu terlalu bercahaya. Dia terlalu cahaya. Gelap pun tak nampak, cahaya pun tak nampak. Dia terlalu bercahaya. Matahari, sebab apa kita tidak boleh melihat dia? Matahari, kenapa kita tidak boleh melihat dia? Sebab dia satu objek yang bercahaya. Macam kita tak boleh lihat. Kita tengok tu, kita tak boleh lihat. Tengah-tengah panas tu, tak boleh lihat. Sebab apa? Dia bercahaya. Kita tengah bawa kereta. Orang pasang lampu high beam tu. Dia lampu jauh, lampu tinggi tu. Dia tengah tempah lampu rendah, dia pasang lampu tinggi. Zup, dia masuk silau tu, masuk mata kita. Kita gelap dah depan kita. Masuk cahaya sinaran tu, gelap mata kita, tak nampak apa. Dia panggil silau. Dia kena pakai spek silau ni. Dulu tak boleh bawa kereta malam. Lepas tu doktor kata, optometris kata, Ustaz banyak silau. Sebab tu Ustaz tak boleh bawa kereta malam. Saya pun pergi buatlah spek ni. Cantik harga dia pula. Dah lah yang jauh, yang dekat sekali tak nampak. Lepas tu dia pun kontak macam-macam lah. Dia kata, Ustaz, tapi mahal lah sikit. Dah double lah. Silau apa semua. Saya kata mahal lah. Dia pun buat. Alhamdulillah, clear. Boleh tengok malam, tak silau dah. Bawa kereta tak silau. Masa lampu mari apa semua dulu, orang tak pakai high beam. Orang pakai high beam pun tak boleh. Tak pakai high beam pun tak boleh. Silau. Jadi bila pakai spek, Alhamdulillah, pada harga pun RM2,000. Gitu. Kan tak apa. Jadi maksud dia ialah benda yang percaya. Maknanya sebab tu benda gelap dalam, tuan tengok jam. Nampak tak jam? Tak nampak sebab dia ditutupi. Sebab tu orang yang berjilbab kita tak nampak dia sebab dia kena tutup. Kadang-kadang nampak dua mata je. Dia ditutupi. Nampak tak? Nampak. Sekarang kenapa tak nampak? Sebab dia gelap lah. Sebab dia ditutupi. Sekarang kita letak jam ni depan. Okey. Tuan-tuan tutup mata tuan-tuan. Nampak tak jam? Tak nampak. Sebab satu, kegelapan yang meliputi dia. Dia ditutupi. Satu lagi, mata kita ditutupi. Mata kita ditutupi, kita tak nampak. Jadi dua konsep. Satu, mudahnya kita tak nampak tu sebab gelap. Satu, kita tak nampak sebab bercahaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam satu hadis, dia mengatakan hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya. Tu dia kata pada Nabi Musa AS, kau tak boleh lihat aku. Kalau kau lihat saja nur aku terjalikan dan kau mampu duduk di situ. Maksudnya kau tak pengsan, kau tak buat apa-apa, tak berlaku apa pada diri kau dapat melihat zat itu. Jadi zat Allah ni nurun anna arahu, kata Abdullah bin Abbas. Dia satu nur yang khusus. Tu nuraniyun. Dia cahaya. Macam mana nak lihat? Begitu. Jadi di hari kiamat, okey, kita balik pada tu. Di hari kiamat, kita akan dapat melihat zat Allah. Zat yang nurun azim, zat yang bercahaya. Dan Allah mengatakan hijabuhu nur. Hijab dia adalah nur. Hijab bagi orang yang engkar, orang-orang kufar dan engkar, hijabnya zulumat, kegelapan. Hijab orang mukmin adalah nur. Dia beza. Dua-dua hijab mukmin nur, dan Allah mengatakan hijabuhu nur. Hijabnya ialah nur. Tengok. Kenapa? Jadi di hari kiamat nanti kita akan dapat, dalam syurga nanti kita akan dapat melihat Allah. Sebab apa? Allah akan tambahkan cahaya di dalam mata kita, yang mana kita dapat melihat zatnya yang khusus tadi. Zatnya yang khusus tadi kita dapat melihatnya. Tuan-tuan tengok, saya buang spek mata.
jauh saya tak boleh baca. Nombor apa tak tahu, tak boleh baca. Tapi bila pakai spek tambah cahaya, hak jauh tadi, hak tak boleh baca tu boleh baca. Jelas. Jadi Allah akan tambahkan nur dalam mata kita. Ulama mengatakan Allah tambahkan nur dalam mata kita, yang mana kita boleh melihat zatnya, yang azim di dalam syurga. Tetapi keistimewaan ini diberi kepada Nabi, yang mana Nabi melihatnya di malam Mi'raj. Itu pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi Sayyidatuna Aisyah mengatakan tak, nuraniyun, bukan nurun anna. Nuraniyun, satu nurani, satu cahaya. Arahu, macam mana Nabi kata aku boleh lihat ya. Jadi mengatakan Nabi. Jadi ada perbezaan pendapat di situ, tapi tak menyalahkan satu sama lain. Tapi masing-masing dengan dalil dia lah. Dan dia tidak menidakkan orang lain dan menyatakan orang lain sesat, orang lain bid'ah. Tidak. Itu berada di kalangan ikhtilaf. Okey? Boleh faham apa itu khilaf, apa itu ikhtilaf. Jadi kita stay dengan mazhab kita stay di dalam mazhab Arba'ah. Kita stay mazhab Arba'ah yang kita pegang di Malaysia ialah mazhab Syafi'i, bermazhab Imam Syafi'i. Kita tidak lagi mazhab yang lain, bermazhab Imam Syafi'i. Dan kita ada fiqh susunan sampai, dan kita ada sanad dia sampai berterusan. Fiqh kita ni dia panggil berterusan, tidak mati di tengah jalan. Khair. Okey. Kita balik kepada perkataan tadi. Jadi Nabi Musa AS tak boleh melihat Allah. Maka muka surat 154. Di dunia ini tidak ada siapa pun yang dapat melihat Allah. Tetapi akhirat orang beriman akan melihat Allah. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari kiamat, muka orang-orang yang beriman. Muka tak ada mata lah, tapi disebut wujuh ni mata. Dan dia muka ni dia ada hidung, dia ada mata. Jadi maksud dia mata lah. Mata orang yang beriman berseri-seri. Maka dia akan dimasukkan cahaya dalam mata tadi, melihat Tuhannya. Dia dapat lihat Tuhannya lah, cahaya, dan dapat melihat. Kita dapat masuk cahaya. Wujuhun yauma izin nadhirah, pada hari itu dimasukkannya. Orang-orang beriman daripada hari kiamat, mukanya, yakni matanya tadi bercahaya, berseri-seri. Comel kan, orang yang cantik semua orang nak glowing tu. Sebab nak cantik, orang perempuan lah, orang lelaki tak kisah sangat pun. Tapi banyak juga orang lelaki macam tu. Khair, tak apalah, itu nak kecantikan. Alhamdulillah, jaga kecantikan kita, jaga kehandsomean kita, jaga keterampilan kita. Jangan jadi macam ustaz tak jaga terampil, susah. Jadi, dan bersabda Nabi SAW, qala Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan pertama. Hadis riwayat Bukhari. Yakni tidak perlu bersesak-sesak, sebagaimana saya telah jelaskan, sebagaimana kita melihat bulan di bulan pertama. Mata insan, mata kita kat dunia ni, di dunia ini tidak boleh idrak. Maknanya kita tidak boleh melihat sesuatu yang bercahaya atau ke dalam kegelapan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada kita sewaktu kita di dunia, la tudrikul absar, la tudrikuhul absar, wa huwa yudrikuhul absar, wa huwal latiful khabir. Ia tidak dilihat dan tidak diliputi oleh penglihatan. Zat Allah ni tak ada siapa boleh lihat dia. Ya, tu pasal saya ambil satu terjemahan tu, terjemahan di dalam tafsir tadi. So, terjemahan itulah saya terjemahkan sekali di situ. Dia tidak dapat dilihat. Zat Allah tu tidak dapat dilihat dan tidak diliputi. Maknanya tidak boleh dilihat oleh mata kasar. Sedangkan dia, yakni Allah, dapat melihat. Melihat tu maksudnya mengetahui segala hakaik dan hakikatnya. Segala penglihatan mata. Dia boleh lihat apa saja. Dan dialah yang maha halus melayani hamba-hambanya dengan belas kasihan. Latif, zat yang maha lemah lembut. Latif ni, Allah Ta'ala ni melayan hambanya yang banyak kerana. Kan kita layan anak kita sayang tu, macam dia buat kerana. Tapi ada kita marah, tak, kita sayang.
Apatah lagi anak tu masih kanak-kanak atau masih baby. Oh, dia buat apa pun, dia kencing atas kita pun kita tak pukul dia kencing atas kita, dia berak atas kita tak pukul pun. Baru tukar lampin, dah kencing, baru tukar lampin dah berak pula. Tapi tak pun kita tak pun marah pada dia. Si ibu tadilah, ayah tu memang tidur pun duduk sebelah tu, tak ada siapa nak bangun tengah malam. Mak lah, ibu lah yang bangun mengasihi, mendodoi anaknya. Tak marah pun, dia layan tu dengan latif, dengan lemah lembut, kasih sayang. Banyak kerenah pun sayang juga Allah Ta'ala ni kepada kita. Banyak dosa, minta ampun, maaf. Banyak dosa, minta ampun, maaf. Satu ketika dalam riwayat Israeliat ni, tapi hadis wala Bani Israel wala haraj, tak apa cerita tentang kisah Bani Israel ni jika dia tidak bertentangan dengan syariat. Kan, satu ketika Nabi Isa AS dia duduk tepi laut. Dia lihat satu binatang laut keluar daripada laut. Binatang itu mengenakkan pandangan mata. Jadi ada benda kita lihat kan, kita rasa seronok aja. Bila kita tengok pada benda-benda baby kan, baby benda-benda kecil tu kita akan. Tapi ada juga orang yang tak suka. Adik saya memang dia tak suka kucing yang tak ada bulu tu bagi kat dia. Berlari naik atas meja. Dia tak suka. Tapi bila dia dah cantik, dah ada bulu, dah comel, orang suka benda-benda comel ni. Benda-benda kecil, benda-benda baby ni orang suka. Jadi dia kata satu binatang yang naik tadi menyejukkan pandangan mata, menyeronokkan pandangan mata. Tapi binatang tu naik, dia pergi ke ada lumpur kan, yang laut yang ada lumpur. Yang lumpur yang tak ada ombak tu dia banyak lumpur. Dia lumpurkan badan dia dengan lumpur. Jadi berlumpurlah dia. Maka dia pun masuk air, dia masuk balik dalam air. Maka lepas masuk dalam air, maka dia bersih balik. Dia naik, dia lumpurkan badan dia dengan lumpur. Berlumpur dia turun, lepas tu bersih balik. Jadi Nabi Isa AS tanya, ya Allah, apa muamalah yang engkau nak ceritakan di sini? Allah Ta'ala kata, akan datang satu umat yang mana aku mencintainya. Umat itu ialah umat Ahmad SAW. Aku sangat suka pada umat ni. Tapi umat ni buat dosa. Dia melumpurkan diri dia dengan dosa. Allah Ta'ala kata, ya ibadi tukhti'una bil laili wan nahar. Hambaku, engkau buat dosa siang malam dengan aku. Tukhti'una bil laili wan nahar. Engkau buat dosa siang malam dengan aku. Ana aghfiru dhunubakum jami'a. Tapi aku tak apa, aku ampun dosa kamu dengan syarat fastaghfiruni. Engkau minta ampun dengan aku. Jadi dia buat dosa, dia minta ampun, aku maafkan. Dia buat dosa, maka dia melumpuri dirinya dengan noda dan dosa, dengan lumpur, noda dan dosa. Maka dia memohon keampunan, aku maaf. Dia buat dosa, aku maaf. Tapi sampai bila? Sampai bila kemaafan itu nak diberikan? Allah Ta'ala kata apa yang mafhum dia? Manusia, umat itu letih dengan dosa-dosa mereka. Umat itu letih dengan kejahatan dosa-dosa mereka. Tapi aku tidak letih dengan keampunanku. Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Rahim. Al-Latif, melayani hambanya dengan lemah lembut. Al-Khabir, yang maha mendalam pengetahuannya. Jika seorang itu dapat melihat Allah, maka dia akan dapat beribadat dengan sebaik-baiknya. Sekurang-kurang dia rasa melihat sini, dia rasa Allah tu lihat dia. Tetapi keadaan ini tidak boleh terhasil. Keadaan ini boleh terhasil dengan mujahadah. Seperti seorang ketua melihat orang bawahannya melakukan pekerjaan, maka segala pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang terbaik. Jadi, jika kedua-dua sekali dalam amalan kita dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh lihat lah. Tapi kita kena rasa bahawa Allah tu sentiasa melihat kita. Tetapi jika dalam setiap perbuatan kita ada dua perkara ni. Musyahadah dan muraqabah. Kita ada musyahadah dan muraqabah, the best. Tapi kurang-kurangnya kita berada di makam muraqabah. Perkara ini yang dirasai dalam muraqabah tidak menyamai dengan apa yang dirasai di dalam musyahadah maupun mukasyafah.
Mukasyafah dan musyahadah sama je. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah ia melihat, tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat segala amal perbuatannya dan membalas. Tidak, engkau tak tahu? Tak ada kau orang tu, dia tak tahu ke bahawa Allah tu lihat dia? Allah lihat dia, Allah lihat dia. Apa saja perbuatan kita. Wallah, Allah Ta'ala tu kata la yaf'alu amma la yaf'alu amma la yaf'alu la yas'alu amma yaf'alu hum yus'aluna. La yaf'alu amma la yas'alu amma yaf'alu. Kau jangan tanya apa aku buat. Hum yus'aluna. Ingat, semua kamu akan disoal oleh aku. Jadi Allah Ta'ala mengetahui. Jadi sekarang itu makna dia ihsan. So kita baru mana. Jadi definisi ihsan tu besar lah, banyak lah. Kadang-kadang ihsan tadi buat baik. Bila kita boleh terjemah pada buat baik. Ihsan tadi kita, maksudnya kata kita merasai. Jadi so dia ada situation-situationnya yang kita akan terjemah. Ada bermakna ihsan tu buat baik. Kita kena buat baik. Ada makna ihsan tu kita merasai. So dia tengok bergantung kepada sentence-sentence ayat yang datang. Okey, tak apa. Itu dalam segi bahasanya. Jadi, dari segi bahasanya kita telah ketahui dan dari segi maknanya kita telah ketahui. Jadi sekarang, macam mana kita nak wujudkan ihsan itu di dalam amalan-amalan ibadat khususnya. Dalam sembahyang kita. Macam mana kita nak rasa ihsan? Contohnya dalam solat kita. Solat dengan tawajuh kita. Sembahyang betul-betul memberi tawajuh. Kita betul-betul memberi tawajuh. Mana khusyuk? Khusyuk. Apa makna khusyuk? Imam Malbari rahmatullah alaih telah menafsirkan di dalam tafsir dalam Fathul Mu'in memberi makna khusyuk. Apa makna khusyuk? Kita kadang-kadang khusyuk ni salah makna. Kita kejam mata, semaya tu kejam mata. Khusyuk kita bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita menangis. Jadi khusyuk salah makna khusyuk tu. Alla yakhdura غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة. ألا يخضر ما غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة. ألا يخضر ما غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة. Jadi Allama Malbari rahmatullah alaih dalam Fathul Mu'in memberitahu apa makna khusyuk. Tidak menghadirkan ghairu ma huwa fih. Tidak menghadirkan selain daripada apa yang dilakukan. Wa in ta'allaqa alla yakhdura alla yakhdura ma ghairu ma huwa fih. Alla yakhdura ma ghairu ma huwa fih. Tidak menghadirkan selain daripada apa yang dilakukan kepada ketika itu. Fihi, dalam amalan tersebut, apa yang kita lakukan, kita tidak menghadirkan selain daripada perkara itu. Wa in ta'allaqa bil akhirah, walaupun perkara yang dihadirkan itu tentang akhirat pun dia tidak dikira khusyuk. Misalnya, okeylah kita tengah sembahyang. Orang kata nak hadirkan khusyuk ni, kita hadirkan syurga. Tak, kalau ayat syurga, kita boleh hadirkan syurga. Ni kalau kita ayat neraka, takkan kita hadir neraka. Jadi kita tidak membawa perkara, walaupun kita bawa perkara akhirat, dia tidak dikira khusyuk. Jadi kadang-kadang orang salah faham makna khusyuk. Orang salah faham makna khusyuk. Tidak menghadirkan sesuatu yang mana ma ghairuhu ma huwa fi. Ghairu ma huwa fi. Ghairu ma huwa fi. Tidak menghadirkan selain daripada apa yang dilakukan pada saat itu. Walaupun yang dihadirkan itu in wasliyah tu maknanya. Wa in ta'allaqa bil akhirah itu wasliyah. Walaupun itu bukan itu jika tak itu wasliyah maknanya. In wasliyah memberi makna walaupun. Walaupun dia menghadirkan perkara akhirat sekalipun, maka dia tidak dikira khusyuk. Jadi khusyuk ni bila? Bila kita menghadirkan apa yang kita baca. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan pada masa itu, kita hadirkannya. Sekurang-kurangnya, kita hadirkan bala bacaan Fatihah yang kita baca, doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arhani ila akhirih. Lepas tu baca A'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah pula, alhamdulillahirabbil alamin. So kita penumpuan kita pada bacaan yang kita baca.
Kalau kita boleh terjemuh pula lah, kalau kita faham terjemuh pula, takkanlah Fatihah tu kita tak boleh faham makna dia pula. Kurang-kurang kita kena tahu makna Fatihah. Dah 40 tahun, 50 tahun semayang, Fatihah pun tak tahu makna. Dahsyat lah tu. Dahsyat sangat lah tu. Tapi tak apalah, takut baru-baru balik. Baru-baru balik tu okey lah. Maksudnya baru nak rajin sembahyang. Mungkin lah. Tapi takkanlah kita sembahyang kita tak tahu makna Fatihah. So kurang-kurang ayat-ayat lazim yang kita baca tu, kurang-kurang kita tahu lah makna terjemuh tu. Kita tak tafsir pun makna terjemuh tadi. Kita baca. Kita baca dan kita gambarkan apa yang kita baca tu. Kalau kita tak faham pun tak apa, tapi kita bila kita tutur, apa yang kita tutur tu pemikiran kita pada yang dituturkan tadi. Ghairu ma huwa fi. Bukan selain daripada apa yang kita lakukan. So apa yang kita tutur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. So tumpuan kita pada apa yang kita baca tadi. Itu makna dia khusyuk. Itu makna dia khusyuk. Jadi khusyuk ini untuk kita zahir, itu dia ada sangkut paut dengan makna ihsan tadi tu. Dia ada sangkut paut dengan makna ihsan. So ihsan tu kita nak hadirkan. So khusyuk tadi kita nak hadirkan. Begitu. Tengok jadi apa yang kita baca, benda-benda yang kita baca. Kalau kita tahu Fatihah, kalau kita tengok tafsir pula, kalau tahu tafsir pula, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, Allah kata hamidani abdi. Dalam riwayat Bukhari pun ada, Muslim pun ada. Hamba-Ku, Allah Ta'ala bangga, hamba aku tu sedang puji aku tu. Ar-Rahmanir Rahim, kita kata. Maka Allah jawab, asna alayya abdi, hamba-Ku sedang membesarkan aku tu. Majjad Malik Yaumiddin. Bila kita baca Malik Yaumiddin, majjadani abdi, Allah kata hamba aku sedang membesar-besarkan aku. Hamba aku sedang memuja aku. Yang Malik Yaumiddin, hamba aku sedang membesarkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hazali wali abdi ma ta'al. Separuh untuk hamba aku dan separuh untuk apa yang hamba daku soal dengan aku. Separuh untuk aku. Iyyaka na'budu, pada Allah tu kita bernyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya sepadanya kita meminta pertolongan. Ihdinas sirat, tunjukilah kami jalan lurus. Jalan lurus tu bukan milik kita lagi, milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai waladdallin, ihdinas sirat sampai waladdallin kita baca, maka Allah kata haza li abdi wa li abdi, haza li abdi wa li abdi ma sa'al. Kesemuanya itu untuk hamba-Ku terhadap apa yang dia telah minta daripadaku. Jadi kita memberi tumpuan tu. Jadi kita kena ada tamrin, kita kena ada latihan, kita ada mash. Jadi satu buat Ustaz Abu Sangkan dulu. Masya Allah, dia kata dia buat satu buat kitab macam mana nak mencapai sembahyang khusyuk. Dia buat kursus 2 hari 2 malam. Saya ingat lagi di tempat Telekom kat jalan mana tahu. Ramailah masa tu. Masa tu saya terlibat dalam motivasi dan sebagainya. Saya pergi bayar 200. Bayar 200 nak belajar sembahyang khusyuk. Ustaz, mari juga nak belajar sembahyang khusyuk. Kena belajar. Walaupun saya dah belajar dah, walaupun saya dah ustaz dah, saya kena belajar. Macam mana cara dia, kita yang baik kita ambil daripada dia. Saya bayar 200. Pergi nak belajar macam mana nak sembahyang khusyuk. Bayar, ada orang kata, Allah, nak bayar khusyuk pun kena bayar. Kena bayar. Ilmu dia nak ajar dah kita. Dan kita nak hasilkan benda yang baik. Kita nak dapat benda yang baik, kita kena belajar. 2 hari pergi tu, 2 hari kursus tu. Cuma tak bermalam je, balik pagi sampai petang. Esok pergi pagi sampai petang. Dia macam mana ajar sembahyang khusyuk tak dia? Nak hasilkan sembahyang khusyuk. Dia kata kat Malaysia ni 200 orang saja pesertanya bapak. Saya makan sekali dengan dia. Ustaz Abu kan dia namakan dia dengan Ustaz Abu Sangkan. Di Malaysia dulu ada satu dipanggil solat center di Shah Alam. So, sekarang dia tak bergerak dah dalam bab ni, tak bergerak dah, tak ada orang berminat. Benda sekali dua, benda baru, orang datang lepas tu orang tak berminat. Sebab benda tu tak boleh konsisten. Jadi kalau dia kata kalau saya buat di Indonesia Bapak Ustaz 10,000 tetamu yang hadir, kita bukan buat di dalam masjid saja, kita buat di Padang sebab 10,000 yang hadir. Maksudnya lahirkan macam tu. Kita satu-satu benda ni kita kena pelajari. Tak apa kita habis duit pun tak apa, kita belajar.
Dekat dunia kita boleh beli baju macam-macam harga dia. Kita pun nak banding dengan orang lain. Kita tunjuk kita hebat ni, baju aku ni berapa. Kau tahu tak berapa ni? Tahu lah baju kau mahal. Tapi takkan untuk agama kita berkira pula. Kita berkira-kira pula nak beli apa-apa untuk agama. Agama kita nak percuma. Mana boleh. Kita kena bagi spend masa, harta, apa semua untuk kita dapat satu benda yang bagus. Jangan kita berkira dengan dunia ni kita tak berkira, tak kira dengan akhirat. Jangan berkira dengan ustaz-ustaz kat luar tu. Tuan-tuan pun jangan berkira dengan ustaz-ustaz kat luar. Jangan tengok ni ustaz ni begini. Jangan berkira. Kita boleh bagi, tak boleh bagi tak apa, tak boleh bagi diam, boleh bagi alhamdulillah. Jangan berkira. Jangan berkira sebab ilmu ni kita jangan berkira sebab Allah nak bagi, nak curahkan pada kita. Tenaga dia, masa dia, waktu dia nak curahkan pada kita. Alhamdulillah lah. Tak payahlah dia minta berapa, tak payah. Jadi begitu. Khair. Jadi bagaimana kita nak contohnya dalam solat. Jadi kita solat dengan tawajuh, kita memberi perhatian. So, boleh faham dah? Saya dah beritahu tadi. Apabila kita takbir Allahu Akbar, maka dia tadi, orang tadi tu, kita akan baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lillazi. Masa dia, kita lah, saya guna perkataan dia. Dia ni saya gunakan untuk benda umum. Saya guna benda gaib. Kadang-kadang kalau dia tu, kalau kita tu, kita guna untuk hazir. Jadi tak apa, kadang-kadang dia di segi bahasa je ada benda tu. Jadi dia tu orang yang tadi lah, yang nak hasilkan tadi. Ataupun kita lah di sini, dia tu kita lah. Semasa kita membaca doa tadi, seolah-olah kita memperdengarkan, ya Allah dengar ni, Allah lihat ni. Kepada Allah, maka dengan cara ini kelazatan solat itu akan dirasai bila kita baca. Selepas itu apabila kita baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita baca bismillahirrahmanirrahim. So kita baca Fatihah tadi, katalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah kata hamidani abdi arrahmanirrahim, asna alayya abdi maliki yaumiddin, majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, hadza li wa li abdi ma sa'al, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah jawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Jadi penting. Jadi kita gambarkan perkara bila kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kita gambarkan, penting kita gambarkan ialah bagaimana untuk mengikuti jalan yang mana Allah memberi nikmat ke atasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini 4 jalan. Jalan minan nabiyyin, jalan-jalan nabi, jalan-jalan siddiqin, jalan-jalan syuhada, jalan-jalan salihin. Ini 4 jalan yang mana an'amta 'alaihim, Allah memberi nikmat ke atasnya. Dan mengikuti zat yang memberi nikmat kepada kita, seolah-olah kita sedang berbicara dan bermunajat dengan Allah. Kadang-kadang dia dan kita itu dari segi bahasa je lah. Jadi Nabi kata dia, kadang-kadang saya, kadang-kadang Nabi kata wallazi nafsi biyadi. Kadang-kadang Nabi kata wallazi nafsi Muhammadin. Dia tak kata biyadi lah, dia kata Muhammadin. Wallazi nafsi Muhammadin. Dan kadang-kadang Nabi kata wallazi nafsi biyadi. Dia segi konsep bahasa dan konteks-konteks bahasa dalam bahasa Arab tu. Kan tak apa. Jadi seolah-olah kita sedang berbicara dan bermunajat dengan Allah. Sekarang barulah kita dapat merasai betapa nikmatnya, lazatnya. Jadi bila kita dah rasa macam tu, nikmat, barulah Nabi kata apa? An Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ju'ila qurratu aini fi salat, wa huwa fi ba'd al-hadis rawahu an-Nasa'i fi babi hubbun nisa. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesejukan mataku terletak dalam solat. Jadi solat tu sejuk-sejuk tu kita tenang je, sembahyang tenang je. Kan sahabat-sahabat tu sembahyang tenang saja. Salah masalah ke? Nak selesai masalah 2 rakaat. Nak selesai masalah 2 rakaat. Nak selesai masalah 2 rakaat. So sembahyang kita tadi boleh menzahirkan perkara itu.
Allahu Akbar. Jadi Sayyidina Anas. Jadi masalah sekarang tawajuh kita tak wujud. Jadi kita nak latih benda ni. Jadi kita latih ni takkanlah dalam sembahyang fardu. Kat sembahyang fardu kita ikut imam, apa yang imam baca kita ikutlah. Tapi kat rumah ni kita buat latihan solat kita. Kami semasa di tahun akhir belajar hadis Mishkat ni tahun 7. Tahun akhir lah. Tahun 8 tahun akhir kami belajar dengan tuan guru kami Maulana Nazrul Rahman damat barakatuh. Moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia beliau. Dah 90 lebih, masya-Allah. Masya-Allah. Masa kami tahun akhir lah di Raiwin sebelum berpindah ke Dauratul Hadis, kami diberi pasangan masing-masing. Ni tahun akhir ni diberi pasangan masing-masing untuk melihat solat masing-masing. Kita ada 2 partner. Jadi Maulana akan latih kita setiap hari. Dalam seminggu tu dia akan tanya kita buat laporan, macam mana sembahyang kamu. Jadi kita buat latihan. Buat latihan macam mana? Saya ada partner saya. Dalam belajar kita ada partner. So satu hari dia kata kau tengok sembahyang partner kau. Satu hari kau tengok sembahyang partner kau. Jadi kita latih. Jadi dengan dia latih. Jadi bila latih tu orang tengok tu kan, kita buat masya-Allah, qiyamnya macam mana, tangannya kat mana, rukuk macam mana, sujud macam mana, duduk antara 2 sujud macam mana, rukuk macam mana, kaki di macam mana, luas macam mana, semua hak zahir tadi kita buat sebab orang tu tengok. Sebab Maulana nak tanya kita dalam laporan. Tapi Maulana pun kata juga, kadang-kadang kau tengok waktu kawan kau sembahyang yang mana bukan waktu yang ditetapkan. Engkau tengok dalam masa 24 jam tu, jenguk kawan kau sembahyang macam mana. Masa kau lihat, masa duduk tengok, duduk latih satu sama lain tu, dia sembahyang betul. Sembahyang masya-Allah, rukuknya macam mana, tangannya dia macam mana, kaifiatnya macam mana, dia macam mana, rukun fi'li dia macam mana. Tapi masa kelang kabut tu kau tengok juga kawan kau. Tengok kau bezakan sembahyang dia macam mana dengan sembahyang dia macam mana. Yang ada dilihat tadi, yang ada murakabah tadi, ataupun yang ada musyahadah tadi. Kau tengok macam tu. Bila tengok macam tu, Allahu Akbar. Macam mana? Kita tengok keadaan macam tu. Jadi kita bagi laporan. Kita tu tahun akhir tu masih tengok lagi sembahyang masing-masing. Masing-masing lagi tengok satu waktu yang mana orang tu kawan kita tak perasan macam mana dia sembahyang. Itu pun kita kena tengok. Itu pun Maulana beritahu awal-awal. Takkan kita 24 jam kita duduk jaga ready nak sembahyang je, kadang-kadang tak teringat pun. Kawan kita tengok, lepas tu kita bincang, ni kau tadi aku tengok kau. Tapi kita understanding lah. Kita dah understanding dah masing-masing. Kita tak kutuk dia, cuma kita beritahu. Tapi macam mana kita nak hasilkan islah tadi, pengislahan tu berlaku macam mana. Ada 4 jenis islah pula untuk akan berlaku pada umat ini. So kita cerita bab lain lah di sini, cerita panjang pula bab islah ni macam mana. Okey, dia banyak isu-isu yang mana kita perlu boleh dicakapkan sedikit-sedikit lah. Dia bukan saja kalau tuan-tuan baca okey lah, tapi saya ni tambahan dengan tafsiran sedikit-sedikit lah. Kadang-kadang benda tu berdatang ingat saya bagi cerita kan, macam tu mudah. Okey, tak apa. Jadi masalahnya tawajuh tak timbul dalam kita. Oleh itu kita kena latih tawajuh. Latih macam tawajuh. Sebab tu dalam dakwah kita latih tawajuh, berzikir 300 pagi, 300 petang. Tasbih keempat 100 pagi, 100 petang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 100 pagi, 100 petang. Dan berselawat kepada Nabi 100 pagi, 100 petang. Dan beristighfar kepada Nabi 100 pagi, 100 petang. Sebab tu dalam dakwah bila kita keluar jemaah, dia ada bagi latihan zikir tadi. Sebab apa latihan zikir tadi? Sebab nak timbul tawajuh. Bila kita berzikir kan, kita mesti berzikir dengan tawajuh. Kita ada wudu, mengambil kiblat. Zikir kadang-kadang kita pegang tasbih, kita tengah jalan, orang duduk tengah ceramah pun kita pegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Boleh, okey, tapi kita nak tawajuh dalam zikir kita. Kaifiat zikir kita tu macam mana tawajuh? Kita ambil wudu, kita menghadap kiblat, kita beri tawajuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, mari dalam hati, maha suci Allah terjemahannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada yang layak disembah melainkan Allah.
Tiada yang layak disembah melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La haula, kalau nak sambung lagi lah, la haula, tidak ada daya untuk melakukan kebaikan. La haula wala quwwata, tidak ada upaya untuk menolak segala kejahatan illa billah, kecuali dengan izin Allah SWT. Jadi kita baca subhanallah. Bila kita kata subhanallah, kita mari terjemahan Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada layak ini semua melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Ambil cakap subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Ini latih, kita latih. So take time di antara 20 hingga 25 minit je. 300 tu tak banyak pun. Jadi kita take time, kita kena spend the time untuk kita menghasilkan tawajuh. Untuk kita menghasilkan tawajuh, atas dasar apa tawajuh? Sebab kita nak bawa dalam sembahyang kita, kita menjadi khusyuk dan tawajuh. Allahu Akbar. Cantik, ulama terang satu-satu pada kita. Macam mana untuk kita menghasilkan perkara ini? Satu-satu diterangkan pada kita. Kita baca subhanallah, la ilaha, kita berzikir, kita latih waktu pagi dan petang 100 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan istighfar dan selawat 100 kali untuk timbulkan tawajuh. Perasaan ini dalam solat kita perlu timbulkan. Jadi untuk timbulkan tawajuh, memberi tawajuh pada solat kita untuk jadi khusyuk, maka kita timbulkan tawajuh dalam zikir, kita latih dalam zikir kita. Untuk itu semasa kita berzikir, kita perlu ada wudu, kita duduk menghadap kiblat, telinga kita tutup, kepala kita tunduk, kita tidak bercakap dengan sesiapa pun. Jangan cakap masa tu. Spend the time. Please, tolonglah. Takkan dalam masa 24 jam ni kita tak boleh bagi macam tu. Apatah lagi ni kita dah buat latihan ni masa PKP ni, nanti tak lama dia nak buka dah PKP. Semua dah sibuk dah. So kita dah latih benda ni. Tolonglah, saya minta junjung tangan, tolonglah latihlah benda ni. Untuk hadirkan kita perkara ni, untuk datangkan kekhusyukan kita, untuk datangkan sifat ihsan tadi. Please, tolonglah. Take the time, spend the time. Bagi masa 20 minit. Alah, tunggulah. Orang lelaki ke orang perempuan ke, tunggulah. Ni masa, ni waktu tak boleh ganggu. Kita tahu kan ada ustaz-ustaz kita, waktu tak boleh ganggu dia. So dia tak boleh ganggu. Masya Allah, kita faham dah. Waktu ni waktu ustaz berehat dan ustaz tak boleh ganggu. Kita kena jaga. Tak nak benar tetamu masuk pun. Jadi, so takkan kita tak boleh bagi masa benda ni. Takkanlah kita dengan sibuknya kita, dengan kesibukan kita tak boleh bagi masa tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Maha Suci Allah daripada segala keaiban. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada layak disembah melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebab tu Allah kata wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya zikir itu merupakan satu nikmat. Tengok terjemahan pun ajib. Zikrullah, zikir Allah itu besar. Tak apa besar, nikmat yang sangat besar. Surah Al-Ankabut ni surah terjemahan yang saya ambil ni Pimpinan Rahman. Semua terjemahan Quran saya tak ambil lain, saya ambil Pimpinan Rahman. Dan Pimpinan Rahman ni diterima di Malaysia dan di JAKIM terima di Malaysia ni, JAKIM terima. Tak ada orang pertikaikan. Wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikir itu merupakan satu nikmat yang besar. Boleh berzikir ni nikmat. Subhanallah, basah lidah. Nabi kata, basahilah lidah kamu dengan zikrullah. Basahilah lidah kamu dengan Al-Quran dan zikrullah. Lepas tu kita berselawat. Masa kita berselawat, kita gambarkan sifat-sifat ihsan Nabi, kasih sayang Nabi, macam mana Nabi curahkan pada kita. Dan begitu banyak kita selawat, kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni duk bergaduh pula, tak ada Sayyidina kau, ada Sayyidina kau, ada Sayyidina bid'ah, Nabi tak suruh bobo Sayyidina. Pening kepala habis. Benda kecil-kecil tu jadi besar dalam masyarakat untuk bincang kepada. Sedangkan ulama dulu, fuqaha dulu dah jelas dah. Mari pokok ni pening kepala lalu. Tak boleh bobo Sayyidina.
Tak sah bobo Saidina. Nabi tak suruh bobo Saidina. Hadis tak ada Saidina. Alah, takkan aku tak mengaji hadis. Kau kata macam tu. Kau seorang kau mengaji hadisnya. Jadi masyarakat memeningkan masyarakat. Benda yang perlu, yang tak perlu dibahaskan pun. Orang duduk tepi, orang tak duduk orang tak sembahyang tu, tak ada orang nak bahas kepada tu. Tak ada kan kau pergi ajak orang yang tak sembahyang tu. Duduk depan YouTube semua senang. Macam saya duduk depan YouTube, tuan-tuan seronok. Bila kita masuk dengan masyarakat, baru kita tahu benda ni. Bebel pula saya. Kan? Jadi kita beristighfar, kita berselawat kepada Nabi SAW. Apa jenis selawat-selawat lah tak apa. 100 pagi, 100 petang. Lepas tu kita beristighfar. So, macam mana kaifiat istighfar? Macam mana cara kita nak beristighfar? Manusia ni dia suka ingat kebaikan. Dia terlupa kejahatan. Masa kita beristighfar, masa kita berzikir lain. Masa kita beristighfar, macam mana kita nak beristighfar? Masa istighfar ni, kita lupa segala kebaikan kita. Kita ingat dosa kita je. Tapi masa lain, iza saratka hasanatuka. Bila kita buat baik, kita rasa seronok. Iza sa'atka sayyi'atuka. Itu di tempat yang lain. Bila kita buat baik, kita kena rasa seronok. Bila kita buat jahat, kita rasa sedih. Jadi masa kita istighfar tu, macam mana kaifiat kita? Kita manusia ni dia ingat kebaikan, dia lupa kejahatan. Dia terlupa tahun ni. Ingat tak kita puasa berapa hari dah? 9 hari. Ingat kan? Hari ke-9 ni Ustaz. Dah 8 hari dah kita puasa. Ingat kan? Baik kita buat kan? Ingat. Tapi ingat tak berapa kali kita mengumpat? Minta maaf, kita tak ingat. Kita tak ingat berapa kali kita mengumpat, berapa kali kita maki orang, kita kenci orang, kita tak ingat. Berapa kali kita keluar perkataan yang tak elok, kita tak ingat. Kita ni baik ingat, tapi dosa tak ingat. Jadi masa istighfar ni lah waktu kita ingat dosa. Manusia dia ada 100,000 dosa. Ataupun 1,000 dosa lah. 100,000 banyak sangat. 1,000 dosa. 99 dosa ataupun 999,999 dosa. Kalau 100,000, kalau 1,999 dosa. Dosa tu Allah maaf semua dah. Saja dosa Allah tak maafkan lagi. Saja dosa Allah tak maafkan lagi. Sudah cukup dosa itu untuk menghumbankan kita ke dalam neraka. Tapi Allah Maha Ghafur. Tapi nak beritahu tentang dosa ni, cukup dah. Cukup saja. Kesalahan kecil dah cukup dah. Jika Allah tak ampun, tapi Allah tu Maha Pengampun, kita kena harap macam tu. Jadi kita kena istighfar macam tu. Jadi kemudian kita beristighfar dan kita bertaubat kepada Allah. Kaifiat istighfar, kebiasaan insan akan mengingati kebaikan yang dibuat. Kalau keluar dakwah 40 hari, puasa disempurnakan, tetapi biasanya kita lupa dosa-dosa yang kita lakukan. Berapa banyak puasa yang ditinggalkan, sebanyak mana kita mengumpat, sebanyak mana perintah yang dilanggar dan semua itu tidak diingati. Oleh itu semasa beristighfar, kita lupakan kebaikan yang kita buat dan kita ingat dosa yang kita buat. Kerana apa? Setiap dosa boleh membawa, ni muka surat 156 peringkat pertama tu. Kenapa? Kerana setiap dosa, kita lupakan kebaikan yang kita buat dan kita ingat dosa yang kita buat. Kerana apa? Setiap dosa boleh membawa seorang itu ke neraka. Kita gambarkanlah, kalaulah aku ada 1,000 dosa dan 999 dosa itu Allah telah ampunkan dan tinggal hanya 1 dosa lagi, maka sudah cukup bagi 1 dosa itu untuk Allah masukkan kita ke dalam neraka. Maka kita gambarkan begini, kita lupa kebaikan kita dan kita gambarkan dosa-dosa kita sewaktu kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon keampunan daripadamu yang maha agung. Astaghfirullahalazim. Dan macam mana doa Sayyidina Abu Bakar, inni zalamtu nafsi zulman katsira, bahawa kita akan datang dalam diri kita, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Hakikatan kita rasakan perkara ini, hakikatnya kita rasa dalam hati kita. Sekarang hanya ada zikir lisan subhanallah subhanallah saja,
tidak ada zikir qalbi, dalam solat kita pun tidak ada lagi tawajuh dan khusyuk. Jangan kita beri perhatian kepada apa-apa yang berlaku sewaktu kita tunaikan zikir. Maksud tunaikan zikir, jangan kita bicara apa-apa. Perhatikan kita hanya kepada Allah, perhatian kita hanya kepada Allah. Barulah tawajuh ini akan wujud dalam perbuatan kita, dan kita lakukan zikir ini dengan kecintaan. Untuk betulkan zikir adalah satu keperluan. Ni satu keperluan kita, bukan makan ni. Zikir ni keperluan kita. Di hari kiamat nanti, dekat kiamat nanti, bila Ya'juj wa Ma'juj mari, bila Dajjal mari, kita tak makan dah. Kita makan zikir je. Orang beriman kenyang dengan zikir je. Kalau kita tak latih macam ni, susah. Allahu Akbar. Maka kita perlu islahkan diri kita. Jika kita tertinggal waktu kita berzikir, kita tertinggal. Sebab apa kita tertinggal zikir tadi? Masa makan. Maka kita masa makan, jangan kita makan, kita guna untuk berzikir. Kita latih diri kita tu. Masa ni, masa makan aku tak boleh makan sebab aku tak berzikir tadi. Kita latih diri kita. Tapi dia perlu ada orang yang guide lah. Dia perlu ada orang yang guide, guru-guru yang mursyid. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah, dan ingatlah serta sebutan ingat dan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Jadi hasil daripada usaha di atas, kesan tawajuh, perhatian kita, kesan tawajuh tadi, kita akan dapati di mana-mana sahaja. Baru kita gimana pun, kita dah ada dah perasaan ni. Tawajuh macam ni. Tidak kita duduk tempat mana, tempat leka kita terleka. Jadi kita dah ada kesan dah. Kita dah ada environment, kita ada dah kekuatan jasman, kekuatan rohani dah. Sehingga waktu belajar maupun waktu makan, yakni dalam setiap masa, bila orang dah ada macam ni, peringkat terakhir, peringkat yang mana dia dah tawajuh, Allah kata apa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Iaitu wahai orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring sambil mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Allah yang hidupkan kita, Allah jadikan langit, Allah jadikan 7 langit, sambil berkata, wahai Tuhanku, Rabbana subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini sia-sia. Afahasibta anna khalaqna abasa? Hai manusia, adakah aku cipta kamu ni tak ada apa? Maha suci engkau, maka peliharalah diri kami daripada azab neraka. Kita minta perlindungan daripada azab neraka daripada Allah. Semasa begitu juga dalam kita berdakwah, keadaan ini, kaifiat ni keadaan ini, kita perlu wujud. Apabila wujudnya kaifiat ini, barulah amalan kita sempurna. Tapi jangan tuan-tuan fikir, tak boleh nak buat macam ni, tak boleh buat lah. Tak, kita buat slow, latih. Take time. Guru kami, ustaz kepada guru kami, ustaz pada guru kami, iaitu Maulana Abdul Qadir Raipuri rahmatullah alaih. Beliau buat latihan berzikir 6 tahun. 6 tahun dia latih berzikir tu. Tawajuh beri dia memang betul-betul effort, dia betul-betul usaha. Ustaz kami selalu bagi tahu, tuan guru kami 6 tahun dia latih macam ni. Dan 3 tahun dia berdoa. 3 tahun dia doa macam ni. Dia tu pun ambil masa 9 tahun. So kita sikit. Maksudnya at least kita perlu ada benda ni. Jangan kita rasa senang saja, ambil mudah, ambil senang saja dengan perkara ni. Lepas tu 9 tahun barulah ni jadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Baru jadi macam tu. Baru jadi macam tu. Setiap anggota berzikir.
benda ni tak boleh cerita, takut orang tak percaya pula. Pening kepala. Pasal benda-benda ni dia benda-benda yang riwayatan kan. Kalau nak cerita kepada orang awam, orang tak percaya. Tak apa, saya malah cerita. Tuan-tuan nak cerita satu benda tapi takut tuan-tuan tak percaya. Tuan-tuan kata, saya tak boleh ikut. Ustaz Sunat tu bagus ni, cerita pelik-pelik pula. Boleh terima, tak pelik. Benda-benda yang pelik, tak apa, saya tak nak cerita banyak. Banyak benda yang kita belajar. Kita tinggal di madrasah, kita tengok ustaz-ustaz tidur kita tengok asal-asal kita. Allah Akbar, sejuk, tenang hati. Tengok dia sejuk, tenang hati. Setiap anggota Allah kata berzikir. Duduk pun berzikir, berdiri pun berzikir. Semua dalam keadaan mulut berzikir, telinga berzikir, lidah berzikir, mata berzikir. Anggota-anggota berzikir, setiap sendi berzikir. Allahu Akbar. Maka kita akan sempurna. Barulah amalan kita akan sempurna. Segala apa yang dilakukan kita akan rasa ahsanu amala. Tak, saya tak nak cerita lagi. Baru 10 jam baru tuan-tuan dengan saya. Saya tak akan cerita lagi. Kalau orang yang bersama saya 10 jam lah. Dah 8, hari ke-8 dah. Hari ke-9, jadi 10, 12 jam. Hari ke-8 tu 12 jam. Hari ke-10, jadi saya tak nak cerita lagi. Tapi kita cerita semula. Ada tempat dia, kita cerita balik insyaAllah. Banyak lagi. Sebulan, baru hari ke-9, 21 hari lagi insyaAllah. Teringat nanti saya cerita balik insyaAllah. Saya akan cerita balik. Nanti tuan-tuan lama baru boleh. Tidak, tuan-tuan tak lama tak boleh cerita. Apa betul kau Ustaz tu? Okey, tak apa. Jadi segala apa yang dilakukan, kita akan dapat rasa ahsanu amala. Ahsanu amala. Dan kita akan menjadi ihsan. Oh, panjang juga ihsan ni. Ingat ke nak pendek je? Dah panjang dah ihsan. Alhamdulillah. Ingat saya nak cerita bahawa apa itu hari kiamat. Macam mana tanda-tanda kiamat, insyaAllah esok. Dan kita menjadi orang bersyukur. Saya rasa esok habislah hadis ni insyaAllah. Kalau saya tak membebel panjang, habislah. Maksudnya saya tak banyak bawa cerita-cerita. Saya kita direct to the point kat sini je. Okey lah, saya habis. Nanti esok muka 160. Harta-harta Nabi. Kita akan cerita juga. Tempat mana harta Nabi, Masya Allah. Bukan Nabi miskin saja. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi keesokan hari. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya insyaAllah. Kita pun PKP kita pun dah longgar. Kita tak tahu lagi insyaAllah. Tapi selepas hari raya nanti insyaAllah. Tapi saya akan elan lah dalam seminggu lagi ke. Siapa yang akan mengikuti daurah saya, mungkin kita akan buat malam selepas hari raya ke. Kita akan mengikuti dalam jilid pertama juga lagi. Tapi dalam kitabul ilmu kita akan ambil beberapa slot. Di situ tuan-tuan akan buat pendaftaran dan sebagainya lah. Untuk mudah senang. Jadi selepas tu dah habis kitabul ilmu, kita masuk jilid kedua pula. Kitabul taharah macam mana. Lepas tu kita masuk pula kitabul salat. Jilid ketiga kitabul salat. Jilid keempat kitabul janaiz. So kita belajar sedikit-sedikit insyaAllah. Kita akan bahaskan. Dan saya akan bersama dengan tuan lah insyaAllah. Walaupun selepas PKP ni kita bebas apa semua, tapi insyaAllah saya akan bagi masa juga untuk mengadap benda ni di alam maya. InsyaAllah saya rasa sebab yang tak dapat berjumpa dengan saya, insyaAllah kita mengadap di alam maya lah insyaAllah. Set alam, takut terlupa, tak apa insyaAllah. Ingat dia banyak benda nak cerita ni. Dalam 6,000 hadis ni banyak benda sebab 600 jam nak cerita sini. Tuan-tuan baru 10 jam. Ada lagi 590 jam. So banyak lagi nak ceritanya. Tu pun tak ada apa pun di situ. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat andai kami, waria-waria kami, datuk nenek kami, asatizah kami, ya Allah.
guru-guru kami ya Allah, talamizah kami, pelajar-pelajar kami, khususnya yang pelajar-pelajar yang sedang menghadapi, yang berada di dalam program ini ya Allah. Ampunilah kami semua, kami hamba-hamba-Mu, dan ampunilah dosa anak-anak isteri kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan noda ya Allah. Kami betul-betul menyesali perbuatan kami. Kami berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan kami bercita-cita untuk tidak melakukannya lagi ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, hindarilah penyakit COVID-19 ini, hindarilah ya Allah, nyahkanlahnya ya Allah, nyahkannya ya Allah. Ya Allah, bukan 290 jam, ada 590 jam lagi ya Allah. Ya Allah, nyahkanlah ya Allah, nyahkanlah ya Allah, nyahkanlah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ya Allah, hindarilah kami, negatifkanlah kami. Yang positif itu negatifkanlah, yang sakit sembuhlah ya Allah, yang berhajat tunaikanlah segala hajat ya Allah. Ada di kalangan mereka yang mana memohon supaya kami berdoa ke atasnya, untuknya, untuk menyempurnakan segala hajat dan keperluannya ya Allah. Maka ya Allah, tunaikanlah hajat dan keperluannya ya Allah, tunaikanlah hajat dan keperluannya ya Allah. Kepada mereka-mereka yang menangis, pada ibu bapa yang merintih tentang anak-anak ya Allah, tentang akhlak anak-anak kami ya Allah. Jadilah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Jadilah anak-anak kami anak yang soleh ya Allah. Penyejuk mata kami ya Allah, penyejuk mata kami ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, bagilah rezeki yang murah pada kami ya Allah, rezeki yang mencurah-curah-Mu ya Allah, rezeki yang tidak terkira di sisi-Mu ya Allah. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala apa di dalam khazanah-Mu ya Allah, khazanah-Mu tidak akan berkurangan walaupun ia berterusan diinfakkan ya Allah. Tapi ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami ya Allah, istiqamahlah kami ya Allah. Akhirlah kalam kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami takut ya Allah, kubur gelap ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah, kubur gelap ya Allah. Ya Allah, kami takut, cahayakanlah kubur kami ya Allah. Bila kami menghadap Engkau nanti ya Allah, cahayalah kubur kami ya Allah. Kubur gelap ya Allah, kami takut ya Allah. Akhirat gelap ya Allah. Selamatlah kami daripada fitnah kubur, selamatlah kami daripada fitnah akhirat. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.